Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umairah Kristina dari BPS Kohort 15 ingin membentangkan tentang tamadun Islam. Tamadun Islam bermula di semenanjung tanah Arab selepas Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira pada hari Isnin iaitu 17 Ramadan bersamaan dengan 6 Ogos 610 Masihi. Nabi Muhammad SAW telah diutuskan menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada ahli keluarga dan sahabat terdekat secara rahsia selama 3 tahun sebelum berdakwah secara terbuka kepada seluruh umat manusia. Pada permulaan berdakwah secara terang-terangan, baginda telah mendapat tentangan daripada Abu Lahab iaitu bapa saudara baginda. Setelah 13 tahun menyebarkan dakwah di Makkah, pada tahun 622 Masihi, baginda berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk menyebarkan ajaran Islam secara terbuka. Baginda telah mengasas Piagam Madinah iaitu merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia. Pembentukan pertama kerajaan Islam di Madinah setelah baginda berjaya menyebarkan ajaran Islam. Sifat baginda iaitu sidik bermaksud benar, amanah, tabligh bermaksud menyampaikan, dan fatanah bermaksud bijaksana menyebabkan dakwah baginda berkesan serta diterima oleh orang Madinah. Agama Islam berkembang secara luas dan jumlah penganut semakin bertambah. Penyebaran agama Islam tidak terhenti di kota Madinah tetapi terus penyebaran dengan menghantar utusan ke kerajaan Rom, Parsi, Mesir dan Habsyah. Tamadun Islam telah berkembang luas pada tahun 1439. Pandangan semesta tamadun Islam ialah tamadun Islam tegak dan berkembang atas asas yang kukuh iaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak memandang bangsa, kaum atau warna kulit, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang lain. Konsep tamadun Islam bagi pihak Islam ialah Ibn Khaldun. Tamadun ialah pembangunan bandar yang subur dan makmur dengan pencapaian yang tinggi dalam pelbagai bidang ekonomi, politik, sosial, seni bina termasuk bidang sains seperti aritmetik, algebra, geometri, kimia, perubatan serta puisi dan pengajian Islam. Pada Jurji Zaidan, dia berkata, tamadun ialah sistem pentadbiran negara Islam yang termasuk bandar-bandar Islam serta terdapat susun lapis masyarakat. Selain itu, pencapaian yang meliputi bidang sains, ilmu pengetahuan, seni bina, seni muzik serta nyanyian. Kemudian Ismail Al-Faruqi berkata, tamadun ialah diasaskan atas tauhid iaitu pengiktirafan daripada dua realiti yang menciptakan iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dan realiti yang diciptakan iaitu makhluk. Ialah identiti tamadun Islam yang mengaitkan segala unsurnya lalu mewujudkan satu wadah yang mengukuhkan dan menggelar tamadun. Seterusnya, Syekh Muhammad Naqib Al-Atas berkata tamadun merujuk kepada keadaan kehidupan insan yang telah mencapai taraf kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat. Malah, tamadun sendiri berasal daripada istilah dan bermaksud satu cara hidup kehidupan beragama. Kemudian pada pandangan barat, Arnold Toynbee, tamadun merupakan sejenis kebudayaan yang berkembang di kota. Tamadun juga sesuatu kumpulan memikirkan daripada pelbagai manifesti serta satu gaya kebudayaan yang bertanggungjawab dalam membentukkan institusi politik, kesejahteraan, moral dan agama. Kemudian, Dr. Hassan Leki berkata tamadun Eropah adalah berakar umbikan tamadun Yunani dan tamadun Rom yang bermatlamat semata-mata. J.K. Fibelman, tamadun ialah kepandaian mengeksploitasikan material oleh masyarakat iaitu proses masyarakat terhadap material dengan sendiri menjadikan barang baru bagi keperluan tertentu. Kemudian sumber tamadun Islam iaitu mempunyai sumber utama iaitu sumber Al-Quran dan Al-Sunnah. Al-Quran ialah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kitab yang tidak mengandungi keraguan yang menjadi pendoman kepada manusia. Zainuddin dan Fakhruddin menyatakan kitab suci Al-Quran berisi ilmu, hikmah dan petunjuk kepada manusia. Ia sebagai galakan untuk manusia berfikir secara rasional. Kemudian Al-Hadis atau Al-Sunnah, sesuatu yang bersandarkan kepada Nabi Muhammad SAW sama ada dari segi perkataan, perbuatan atau pengakuan iaitu persetujuan, akhlak dan sirahnya semasa hidup sebagai penghurai dan pelengkap Al-Quran. Tamadun tidak lengkap jika Al-Hadis atau Al-Sunnah dipinggirkan. Kemudian sumber tambahan kepada sumber tamadun Islam.
iaitu akal pemikiran manusia. Akal adalah khazanah yang paling berharga kepada manusia kerana makhluk lain tidak mempunyai akal. Umat Islam dikehendaki menggunakan akal berpandukan dan bertunjuk daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, tamadun-tamadun lain. Islam adalah bersifat terbuka dalam menerima pendapat selagi ia tidak bercanggah dengan ajaran Islam untuk memperkukuhkan tamadun Islam. Tamadun Islam dipengaruhi oleh tamadun yang lain, terutamanya tamadun Arab. Asas tamadun Islam ialah akidah, syariah, akhlak dan ilmu. Akidah berasal daripada perkataan Arab iaitu kepercayaan atau keyakinan. Dalam bahasa Arab, akidah itu terbitan daripada aqadah iaitu ikatan atau simpulan. Akidah berasal daripada tauhid sebagai asas tamadun Islam. Akidah berpegang kepada kepercayaan iaitu kepercayaan rukun iman dan rukun Islam. Kemudian syariah bermaksud undang-undang, aturan ketetapan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan kedamaian di dunia. Terdapat 5 prinsip utama dalam tamadun Islam. Pertama ialah memelihara agama. Keimanan diukur dari kekuatan pegangan agama, bebas beragama, tidak memaksa untuk menerima Islam dan dilarang keluar daripada agama Islam iaitu murtad. Kemudian memelihara nyawa. Nyawa ialah hanya pinjaman daripada Allah. Dilarang membunuh diri atau orang lain secara sengaja. Elakkan diri dari perkara yang membahayakan nyawa seperti COVID-19. Kemudian memelihara akal. Kesejahteraan dan keharmonian hidup dapat dijamin dengan akal yang waras, iaitu jauhi perkara yang merosakkan akal seperti arak dan dadah. Kemudian menjaga kehormatan dan keturunan, iaitu menjaga kesucian keturunan manusia dengan perkahwinan secara sah, iaitu diharamkan perbuatan zina. Kemudian akhir sekali menjaga harta benda, iaitu setiap manusia berhak mencari harta masing-masing secara sah. Harta halal berhak dipelihara dan dipertahankan. Tamadun Islam mengharamkan sebarang bentuk pencurian, iaitu niat tidak menghalalkan cara. Sesiapa yang mencuri, potonglah tangan kedua-duanya sebagai pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Di akhirat kita tak tahu lagi. Kemudian akhlak. Ia berasal daripada bahasa Arab iaitu huluk, budi pekerti, perangai, sikap atau tabiat seseorang. Menjaga tingkah laku terhadap Allah, manusia dan makhluk lain. Akhlak baik dipanggil mahmudah, iaitu menjamin keselamatan, keamanan, kebahagiaan dan ketenangan. Kemudian ada akhlak yang buruk iaitu dipanggil mazmumah, tidak menjaminkan sebarang kebaikan kepada manusia tersebut. Abdul Rahman Al-Bashar berkata, akhlak merupakan ilmu tentang kaedah menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Ilmu tentang kaedah untuk menjauhi sifat-sifat keji. Kemudian Imam Al-Ghazali berkata, kebiasaannya manusia yang tetap yang wujud dalam diri manusia. Untuk menghasilkan tingkah laku yang baik, tidak memerlukan memikirkannya. Kemudian akhlak Islam hendaklah berasalkan daripada Al-Quran, Al-Hadis dan pendapatan ulama. Kemudian perbuatan manusia dibahagikan kepada 5 nilai. Iaitu pertama sekali wajib, iaitu perbuatan yang apabila dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Kemudian sunat, iaitu perbuatan yang mendapat pahala apabila dilakukan, tidak berdosa apabila meninggalkannya. Dan kemudian haram, iaitu berdosa jika dilakukan dan mendapat pahala jika meninggalkannya. Seterusnya makruh, iaitu mendapat pahala jika meninggalkannya dan tidak berdosa melakukannya. Iaitu akhir sekali harus, tidak berdosa melakukan atau meninggalkannya. Kemudian kita ada ilmu, iaitu tamadun Islam amat mementingkan penghayatan ilmu. Ilmu dikelaskan kepada 2 bahagian, iaitu nakli wahyu dan nakli kajian. Nakli wahyu iaitu membina asas tamadun berpandukan ketetapan Allah. Dan kemudian nakli kajian itu mekanisme yang di dalam peradaban, iaitu sesuai dengan fitrah semua jadi manusia. Tamadun Islam mewajibkan umat Islam untuk mencari ilmu, iaitu ilmu duniawi, iaitu panggil fardu ain, dan kemudian ilmu ukhrawi, iaitu dipanggil fardu kifayah.
Fardu ain wajib kepada diri sendiri, manakala fardu kifayah wajib kepada masyarakat. Jika tiada seseorang umat di Islam yang mencari ilmu kifayah, seluruh masyarakat menanggung dosa. Sebab itu ada doktor Islam macam tu. Kemudian ciri-ciri tamadun, iaitu penempatan kekal, kehidupan berorganisasi, sistem pemerintahan, pembahagian kerja, agama dan kepercayaan, bahasa dan tulisan. Ciri-ciri utama Islam iaitu pertama sekali sempurna. Tamadun Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, iaitu undang-undang syariah, akidah, akhlak iaitu hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan sesama manusia serta hubungan sesama makhluk lain. Kemudian umum iaitu bersesuaian dengan manusia, masa, tempat dan tidak mempunyai had-had tertentu yang wajib mengikut garis panduan syariat Islam. Tamadun Islam tidak dibatasi dengan politik, budaya, bangsa ataupun sepadan geografi. Wujudnya sifat toleransi sesama yang lain, sebagai contohnya amalan kepada tamadun lain. Kemudian ia berkembang selari dengan keadaan semasa. Kemudian tetap dan anjal. Islam merupakan sesuatu yang tetap, yang tidak berubah dari segi tujuan dan matlamat. Mencapai matlamat yang dikehendaki tetapi mengikut panduan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ideal dan realistik. Ideal bermaksud dalam Islam ialah meletakkan manusia darjat yang paling tinggi, iaitu di tingkat kesempurnaan. Kemudian realistik bermaksud menerima hakikat yang berlaku di dunia nyata. Akhir sekali, keseimbangan dan kesederhanaan, iaitu keseimbangan dari segi kehidupan rohani, jasmani, masyarakat, individu serta dunia akhirat. Kemudian kesederhanaan bermaksud tidak melebihi batas manusia dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan tamadun Islam ialah untuk mengangkat Islam sebagai cara hidup yang lengkap dan menyeluruh, sistem pemerintahan yang adil mencontohi tamadun zaman pemerintahan Nabi SAW, menjalinkan hubungan sesama dengan Allah Subhanahu Wa Taala iaitu mentaati segala perintahnya, mewujudkan hubungan baik sesama manusia iaitu menyebarkan amar makruf dan nahi munkar, itu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sekali mewujudkan hubungan baik sesama manusia dengan makhluk lain di dunia, iaitu dengan menjadikan khalifah Allah Subhanahu Taala untuk memelihara Islam. Kemudian faktor kejayaan tamadun Islam, keyakinan umat terhadap ajaran Islam, iaitu mewajibkan umat Islam untuk menuntut ilmu yang pelbagai serta memperbaharui ilmu yang lama. Itu surah Al-Iqra yang tergandung dalam Al-Quran juga menjadi pendorong untuk umat Islam mencari ilmu. Kemudian tamadun Islam berasaskan ilmu tauhid, iaitu ilmu tauhid bertujuan mengukuhkan keyakinan dan kepercayaan agama Islam terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran serta As-Sunnah, bertujuan untuk mengukuhkan keimanan seseorang tanpa sebarang keraguan dalam jiwa, iaitu umat Islam wajib mempercayai rukun iman. Kemudian panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Panduan ini mendorong manusia untuk melahirkan insan yang bertamadun. Al-Quran dan As-Sunnah menggalakkan umat Islam untuk mencapai kecemerlangan hidup di dunia dan di akhirat dengan menimba ilmu, berusaha keras dan mempunyai akhlak yang terpuji. Keterbukaan kreativiti tamadun Islam, iaitu tamadun Islam memanfaatkan sumber-sumber daripada tamadun lain. Tamadun Islam kreatif dalam menerima pengaruh daripada peradaban asing tanpa menghancurkan peradaban sendiri, iaitu kemudian kegiatan ilmu dan luas, penubuhan institusi masjid sebagai tempat beribadat, berilmu serta mengukuh ekonomi Islam seperti Universiti Al-Azhar. Kemudian keadilan yang menyeluruh. Pemerintahan Islam bersifat adil kepada semua rakyat tanpa mengira agama dan bangsa. Penganut agama lain juga bebas di bawah pemerintahan Islam. Lahir ilmuwan terkenal dari kalangan bukan Islam iaitu Masya Allah binti At-Tari, iaitu ahli falsafah, dan Moses bin Maimun juga ahli falsafah.
Kemudian pemerintahan yang bertakwa dan bijaksana. Tamadun Islam dipimpin oleh pemimpin yang bersifat adil, bijaksana, bertakwa dan cintakan ilmu. Sumber ekonomi yang luas. Sumber kewangan Islam adalah melalui zakat, iaitu pendorong umat Islam untuk mengumpul harta. Kemudian zakat meningkatkan ekonomi Islam dan dilaburkan untuk mencari ilmu baharu. Seterusnya, politik yang stabil. Pemerintahan memberi tumpuan kepada kegiatan ilmu mampu memakmurkan negara Islam. Umat Islam menggembara di seluruh dunia bertujuan perniagaan, menuntut serta mengembangkan ilmu serta Islam tersebar ke seluruh dunia. Ketenteraan yang kuat. Ketenteraan penting dalam menjaga keselamatan serta keamanan sebuah negara, bertujuan untuk menggerunkan pihak musuh. Rasa kekuatan negara Islam adalah semangat jihad yang tinggi yang kental dalam mempertahankan agama, negara dan bangsa. Kemudian kedudukan yang strategik, iaitu penguasaan perjalanan perdagangan yang penting seperti di tanah Melayu dahulu. Negara Islam yang kaya dengan hasil bumi, iaitu pedagang akan datang untuk berdagang di sana. Akhir sekali, prasarana yang sempurna. Pemerintah Islam yang menekankan pembinaan infrastruktur yang baik seperti pembinaan terusan di Sungai Nil untuk bertujuan pertanian, jalan yang rata untuk menghubungkan kota-kota dan menerangi dengan lampu. Kemudian, faktor kejatuhan Islam ialah pemerintahan yang lemah, iaitu pemerintahan yang zalim serta menindas rakyat. Negara diperintah oleh pemerintah yang tidak amanah dan tidak berkelayakan. Kemudian penyelewengan dan keruntuhan akhlak, iaitu pemerintah tidak mementingkan ilmu serta ketakwaan kepada Allah SWT. Pemerintah tidak bertanggungjawab dalam memerintah negara serta menjaga keselamatan negara. Kemudian kekurangan sumber ekonomi, iaitu masalah sosial yang berlaku dalam negara, contohnya tidak beramanah, mencuri serta menipu. Kemudian perancangan pembangunan terbantut akibat kekurangan sumber kewangan. Seterusnya, kegiatan ilmu tidak berkembang. Pemerintah Islam mula tidak menunjukkan minat dalam keilmuan. Umat Islam kurang mengembara untuk menuntut ilmu dan pemerintah tidak memberi tumpuan kepada kegiatan pendidikan serta pembangunan. Seterusnya, ancaman dari musuh, iaitu berlakunya zaman penjajahan. Banyak sumber ilmu dibawa balik ke negara penjajah atau dimusnahkan. Umat Islam hilang banyak khazanah yang dihasilkan oleh ilmuwan Islam. Akhir sekali, bencana alam, iaitu penyebaran penyakit berjangkit, kemarau berpanjangan, banjir besar, ribut, tsunami dan gempa bumi. Itu diceritakan di dalam Al-Quran sebagai pengajaran disebabkan oleh mengingkari perintah Allah, iaitu pemerintah yang tidak bertakwa. Seterusnya, sumbangan tamadun Islam, iaitu pertama sekali akidah, iaitu agama Islam membawa akidah sebagai pendorong perkembangan sebuah tamadun. Islam mencipta undang-undang dan peraturan hidup manusia sebagai asas pembinaan tamadun. Islam menunjukkan akhlak yang baik untuk mencipta peribadi dan terpuji. Kebaikan yang ditunjukkan oleh umat Islam menyebabkan umat Islam orang yang bukan Islam menganut agama Islam. Kemudian politik, iaitu Islam mementingkan kehidupan aman sejahtera serta memperkenalkan cara pemerintahan Islam yang adil kepada seluruh rakyat walaupun berbeza agama dan bangsa. Islam memupuk sifat toleransi di dalam umat Islam sesama menganut agama yang lain. Sejarah Islam telah menunjukkan konsep ummah yang telah berjaya diterapkan menerusi piagam Madinah. Piagam ini telah menjadikan Madinah sebagai pusat penguasaan yang dipimpin oleh Islam adil dan mementingkan keamanan walaupun mempunyai pelbagai rakyat dari segi bangsa dan agama. Konsep ini turut tersebar ke utara, selatan, timur dan barat dunia. Kemudian rakyat juga mempunyai tanggungjawab dalam memajukan negara. Islam mewujudkan sistem syura, iaitu mengadakan mesyuarat untuk mendapatkan sependapatan keputusan. Itu pemimpin negara bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah rakyat tanpa mengira agama dan bangsa. Kemudian jawatan khalifah telah diperkenalkan dalam Islam untuk meneruskan kepimpinan selepas kewafatan Nabi. Islam juga memperkenalkan kerjasama antara bangsa dengan bertujuan dakwah dan mengukuhkan silaturahim antara negara lain.
Kemudian ekonomi, iaitu ekonomi yang berasaskan keadilan, larangan amalan riba serta mengelakkan berlakunya penipuan semasa perniagaan. Islam telah mewujudkan sistem zakat untuk memperkukuhkan ekonomi negara. Sistem mata wang telah diperkenalkan supaya urusan jual beli sah dan tidak lagi ada sistem barter, iaitu bertukar-tukar barang. Nak kain dapat tepung. Islam menggalakkan menghasilkan hasil berkualiti dalam bidang pertanian. Islam juga menggalakkan umat Islam untuk bersedekah, menghulurkan bantuan serta berjimat cermat. Penubuhan Baitul Mal iaitu pembendaharaan negara untuk membantu golongan yang memerlukan bantuan. Baitul Mal mendapat sumber daripada cukai iaitu zakat, wakaf iaitu derma, wasiat, pelaburan serta hasil peperangan. Kemudian sosial, iaitu Islam memperkenalkan sistem keadilan, persamaan, kehormatan serta kemuliaan insan seperti mengangkat martabat wanita supaya belajar seperti lelaki. Masjid dijadikan sebagai institusi pendidikan untuk menuntut ilmu dan dijadikan sebagai perpustakaan, contohnya Cordoba di Sepanyol. Kemudian ilmu pengetahuan. Islam menggalakkan manusia untuk menuntut ilmu serta mengamal ilmu tersebut. Tokoh-tokoh menjadi sumber rujukan kepada generasi kini. Kemuncak perkembangan ilmu adalah pada zaman Nabi Muhammad SAW dan Khulafa Ar-Rasyidin. Kemudian zaman Umayyah serta zaman Abbasiyah. Itu antara tokoh ilmuwan hasil ajaran Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Muaz bin Jamal dan Sayyidatina Aisyah. Kelebihan tamadun Islam. Dan sebab saya memilih tamadun Islam menjadi tugasan saya ialah tamadun Islam berpandukan wahyu Allah SWT serta as-sunnah yang bersandarkan Nabi Muhammad SAW mempunyai akhlak terpuji yang dijadikan sebagai contoh pada manusia. Saya amat tertarik untuk yang ini. Kemudian akal pemikiran manusia adalah bersifat terbatas, tertutup dan memilih. Manusia seharusnya berpandukan wahyu Allah SWT, itu menggunakan akal dengan cara yang paling baik. Kemudian tamadun Islam bersifat terbuka, mempunyai nilai-nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan kesempurnaan dari setiap segi yang bersesuaian dengan fitrah manusia. Kemudian tamadun Islam memperkukuhkan hubungan sesama makhluk Allah termasuk manusia dan makhluk lain. Tamadun Islam mementingkan kebenaran tanpa memandang kepada individu, bangsa, negara dan agama. Kemudian akhir sekali, tamadun Islam menekankan umat Islam untuk berbuat kebaikan sesama manusia tanpa mengira bangsa ataupun kedudukan mereka. Saya memilih tamadun ini kerana saya sangat suka dengan tamadun Islam. Iaitu tamadun Islam kekal sampai sekarang dan masih lagi digunakan. Kemudian akhir sekali untuk akhir kata saya, iaitu jelaslah bahawa tamadun Islam telah memberikan kesan yang amat besar dan meluas dalam kehidupan masyarakatnya sehingga telah berjaya merealisasikan ajaran dan tuntutan Islam dalam kalangan mereka secara berkesan sekaligus dapat mengangkat martabat kepada tahap yang lebih baik dan bermaruah. Keadaan tersebut berlaku dalam pelbagai aspek kehidupan mereka, baik dalam keadaan individu, keluarga ataupun masyarakat. Kedatangan Islam telah membawa perubahan menyeluruh kepada sistem kehidupan masyarakat di peradaban dunia seperti akidah atau agama, sosial, politik, pemikiran, perundangan, ilmu, pengetahuan dan sebagainya. Terima kasih, itu sahaja daripada saya.